Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lama saya tak up tentang perkebunan sebab entah kenapa fikiran asyik melayang dengan hobi doodlesku. Tapi sebenarnya sejak kes convict ni macam tak ada mood nak up apa-apa video. Tapi apa pun ada kalanya kita kena move on. So hari ni saya nak pandang benda-benda hijau, nak bawa anda semua ke greenhouse saya yang bina beberapa bulan lalu dan apa yang saya tanam di dalamnya. Pengetahuan semua, ketika ini kerajaan telah mewartakan tentang cuti 14 hari. Walaupun saya berada di dalam pekerjaan penjawat awam, tapi saya tidak bercuti kerana tugas saya melibatkan sesuatu yang perlu diteruskan. Jadi saya memang tak boleh berkebun ataupun duduk rumah dalam pada masa inilah. Dan saya macam biasalah masih lagi mencuri waktu yang sedikit terluang setiap kali pulang ataupun cuti untuk meneruskan hobi ini. Seperti mana yang kita lihat, kalau dapat lihat saya punya sembang greenhouse sebelum ni, saya dah tutup full cover dengan jaring putih. Tapi sekarang anda dapat lihat saya buat tertingkap di jaring tersebut. Saya dah potong sebab bila ada greenhouse ni, walaupun kita excited nak cover daripada serangga, daripada memasuki kita punya kawasan tanaman, tapi ada kalanya cuaca mungkin suasana tidak sesuai pula untuk tanaman kita, menyebabkan ianya tidak naik dengan cantik. Jadi bila saya potong jaring tu, mungkin walaupun cukup kepanasan, cukup keredupan yang diperlukan, tapi ada haba, mungkin haba yang terkumpul tu tak sesuai, maka perlu ada juga ventilator. Jadi macam saya tidak menggunakan sebarang ventilator elektrik, semuanya manual. Jadi saya perlu potong untuk buat tertingkap agar ada pengudaraan. Dan bila pengudaraan itu berlaku, jadi saya lihat ada perkembangan positif dan pokok mula naik cantik. Tapi sudah tentunya ada serangan serangga, tapi kurang, dia masih dalam kawalan. Dan boleh lihatlah pada sayur sawi saya tadi ada, memang ada serangan lah, mungkin daripada serangga penghisap menyebabkan daun dia macam ada terbakar macam tu. Tapi apa pun, sembang kali ni selain daripada nak tunjukkan hasil daripada apa yang saya tanam dalam greenhouse, walaupun nak beritahu bahawa walaupun kita mempunyai sebahagian besar daripada peminat laman rumah ni mempunyai impian nak ada greenhouse sendiri walaupun kecil, bila dah ada greenhouse, kita perlu juga membaca isi hati greenhouse tu. Makanya bila kita dah excited letak apa saja pokok di dalamnya, kita kena kaji pula sifat-sifatnya, kenapa tak jadi, kenapa pokok tu membesar macam tu macam ni, kenapa ada waktunya ia tidak subur. Jadi kita kena faham situasi. Jangan menyalahkan greenhouse tu. Tempat saya contohnya, mungkin ianya pengaruh haba menyebabkan greenhouse tidak begitu seperti yang saya expect. Jadi apa alternatifnya? Saya buat tertingkap, dan apabila ada pengudaraan, mungkin ia jadi ada sesuatu yang positif, maka itu adalah masalah yang telah berjaya saya atasilah. Okay, apa pun, greenhouse ni banyak membantu, dan ianya mengurangkan sedikit kesesakan yang ada, dan saya rasa seronok. Saya tanam berapa jenis ulam macam sayur, ada juga koleksi anak-anak keladi. Selain tu, saya ada semai biji pegaga, alhamdulillah dah naik dah. InsyaAllah tak lama lagi kalau dah lebat, saya akan alihkan di tempat yang lebih besar. Dan juga mungkin lagi setengah ni saya akan bawa keluar daripada greenhouse. Oops, ada tamu. No. Sorry ya Miau. Kena keluar.
Alhamdulillah nampaknya pokok-pokok semuanya semakin elok, naik subur. Pengudaraan pun cantik. Cuma saya ada sedikit masalah dengan rumpai kat bawah ni, memang kena kasih clear. Okey, ni saya buat L shape 3 tingkat rak untuk penyimatan sebab saiz ukuran greenhouse saya lebih kurang 8x8 saja. Kebanyakannya semuanya daripada baldi DIY hydroponic bebas sintetik. Okey, jom saya bawa jalan-jalan sekitar laman teratak molek terkini. Sebelum ni induk keladi saya banyak yang kena serangga penghisap menyebabkan dia macam seolah terbakar. Saya dah cantas semua daun-daun yang tak cantik tu, dan alhamdulillah musim panas ni nampaknya keladi naik cantik. Tapi saya ada memasang jaring sebab memang terlalu panas waktu ni. Walau bagaimanapun bila kita melakukan penyiraman berkala dan sesuai pada keperluan pokok, alhamdulillah pokok makin subur. Dan saya punya black coral ni pun nampaknya dah beranak pinak. Tunggu lama juga dia nak beranak pinak ni, tapi bila sekali keluar ada 3-4 pokok juga, alhamdulillah. Black coral ni di pasaran boleh tahan harganya. Kalau anak dia paling murah saya pernah jumpa dulu lah RM18, tapi sekarang kat online saya tengok 35, 45 NBE. Mungkin bergantung pada saiz. Okey, yang lain macam biasa saya tanam dalam pasun-pasun kecil ni. Ada yang saya semai dan direct. Jadi anak-anak black coral waktu kecil tak berapa black, dah besar memang hitam pekat melekat, tapi hitam-hitam si tampuk manis. Walaupun hitam ku pandang manis. Ni ataupun black coral ni sukakan banyak air. Jadi waktu kita siram, kita bagi dia sampai nampak banjir pun tak apa. Kalau dia cukup air, memang dia akan subur dan cepat membesar. Selain tu saya buat semaian, beberapa semaian sebelum ni. Saya buat semai jenis-jenis lily. Oops, masih tak lepas pandang daripada black coral ni. Nak tahu dia black coral, dia warna dia hitam je daun dia, macam kilat sikit. Lepas tu dia ada macam kedut-kedut, bawa melengkung macam nak jadi cawan. Okey, antara favourite saya juga adalah koleksi lidah jin ataupun Sans. Sans tu saya tak pasti bahasa saintifik ataupun spesies, tapi saya pernah tengok ada orang tulis kat Facebook Sans, S-A-N-S. Yang ni jenis hybrid. Saya tak pasti dari mana, Thailand ke apa, tapi ianya lain daripada kebiasaan yang kita nampak lah corak dia. Kalau corak macam ni kita biasa nampak kan, jenis tempatan. Tapi apapun jenis saya memang gemar sebab keistimewaannya dia memang boleh outdoor, indoor, separuh redup, panas, apa saja. Dan saya gemar menanam Sans ni juga sebagai tanaman dalam rumah. Ianya dikatakan sangat baik untuk menapis udara yang beracun. Dan sekarang COVID-19 kan, walaupun ia bukan penawar COVID-19, tapi bila kita dah banyak berada dalam rumah, ia mungkin membantu sedikit pengudaraan selain daripada terapi mata. Okey, yang ni saya adalah juga semai baldi hidroponik di bawah kemah. Saya buat DIY juga, bebas intik dalam pasu yang biru tu. Saya ada semai strawberry Korea, hampir 2 bulan juga bersabar ada keluar anak dia, tapi saya tak tahulah sama ada ia akan terus membesar sebab ianya memang sesuatu yang agak sukar lah nak dibela. Saya pun bukan pakar strawberry sangat kan, tapi nak cuba. Kat sana ada gazebo yang abang saya
buat. Alhamdulillah semuanya bagi lengkap, walaupun tak mewah. Dah ada gazebo, ada greenhouse. Ianya makan masa yang agak lama. Apa yang kita buat, kita kena ikut bajet dan kemampuan. Tak kisahlah, walaupun ia kecil, jangan risau. Memang itu salah satu elemen yang menjadi impian kita kan, sebagai pemilik alamat. Dan ni antara koleksi keladi saya selain daripada semayan lain-lain pokok. Yang ini tengok bila dah besar. Yang ini pun suka air banyak. Kalau siram tu biar nampak macam sampai nak banjir. Memang suka. Okay, yang ni yang besar dah ni keladi Sarawak, keladi telur. Boleh makan. Ini keladi macam telur berbiji-biji. Okay, ini di antara semayan saya. Cincau hijau, pokok bunga ros Jepun sebagai kawalan serangga secara semula jadi. Ni gazebo yang comel ni baru siap. InsyaAllah saya akan clearkan sikit kawasan ni supaya ia menjadi mesra riadah, lapangan sikit lah tempat dia kan. Walaupun sempit, saya akan cuba cari jalan kreativiti untuk menyusun dan atur lagi. Okey, yang ni kisah ni saya pernah masukkan dalam FB saya. Ini adalah empangan air hujan. Malam tadi kebetulan hujan lebat penuh satu tong. Alhamdulillah. Dan ini adalah hasilnya. Seronok kan? Jadi kita boleh gunakan air ni untuk membasuh barang kebun kita ke. Jadi kita ada salah satu elemen green, go green juga di sini. Kalau dapat tong lagi besar, lagi banyak air kita boleh simpan. Tapi buat masa ni saya masih tak berkesempatan nak buat sesuatu yang grand kat laman ni, disebabkan oleh faktor tugas kerja hakiki yang harus saya laksanakan di rumah dan juga di tempat kerja hakiki lah. Okey, ni sebahagian juga daripada pokok-pokok yang saya tanam di polybag, di pasu. Okey, ni laluan tadi lah. Lihat ni tu net yang saya pasang sebab cuaca agak panas. Dan ianya banyak membantu juga. Bayangkan net tu 75% tak silap. Bayangkanlah betapa panasnya cuaca kali ni. Dan saya ni tak pandai tukang, saya just cuma ikat saja pada greenhouse. Okey, saya harap ianya sedikit dapat memberi sedikit inspirasi. Kalau ada sesuatu yang nak share, nak kongsi tentang ilmu greenhouse untuk peminat laman kecil ni yang bukan komersial sangat, bolehlah kongsi pada ruangan komen ataupun apa-apa cadangan yang berbina yang dapat dimanfaatkan bersama. Apapun hadkan pergerakan anda di luar rumah, jika laman kita terlindung, maybe okay. Tapi bukannya apa, kalau ada jiran tetangga mula bertegur sapa dan kita akan mula berkumpul, maka ia akan mencetuskan satu risiko, kerana kita harus memandang serius tentang COVID-19 ini. Okey, semoga kita semua terlindung dari mara bahaya. Semoga negara kita pulih seperti sedia kala. Dan kepada semua, stay at home, please stay at home. Elakkan juga daripada menyebarkan berita-berita yang tidak sahih. Semoga kita semua terlindung. Amin, amin ya Rabb.